Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, we will continue our lesson for this topic, chapter 3, shift force and bending moments. So we'll refer kepada buku example 3.1, page 45. So if you go through all the examples and all the questions in these topics, you'll find that we will have to find the reaction force. We have to draw shear force diagram and bending moment diagram. We need to find maximum bending moment and its position and possibility to find the contraflexion point. Okay. Kalau buka semua buku ni dalam page yang ini sehingga page 64, example dan juga tutorial, dia punya fokus utama dia sama. Maksudnya first kali kena cari reaction force, lepas tu kena lukis shear force diagram, SFD dan juga bending moment diagram, BMD. Lepas tu dia suruh cari maximum bending moment dan juga kedudukannya, serta mungkin ada contoh dalam ni diberitahu macam mana nak cari contraflexion point. Okay, kalau tengok example 3.1, page 45. Dalam example 3.1, contoh ayatnya, a simple supported beam of 10 meter length, maksudnya panjang beam ni, total semua ni 2 campur 5 campur 2 campur 1 adalah 10 meter panjang. Okay, is loaded. Okay, maksudnya ada load seperti yang ditunjukkan di bawah. So ada load, yang ini load 1 point ni adalah concentrated load. So dia suruh lukis free body diagram pada beam dan calculate reaction force pada A. Okay, tiga segi ni adalah reaction force pada A dan juga pada B. Lepas tu dia suruh lukis shear force diagram dan juga bending moment diagram. Okay, so sekarang kita nak buat yang inilah. Dia bagi example 3.1, ada 5 load yang ditunjukkan lah contohnya. Tapi untuk show you how to do this, saya akan keluarkan satu soalan lain di mana saya nak menggunakan 2 sahaja load. Okey, 2 sahaja load. So refer lah. Contohnya, soalan masih sama, masih cari reaction force, kena lukis SFD, BMD, kena cari bending moment dan juga position. So, untuk simplifikan dia, contoh, okay, dalam satu kertas ni, seperti buku tu, awak bahagilah kepada 2, lipat 2, okay, sebelah kiri lukis, sebelah kanan buat calculation. Tapi kalau saya nak buat atas kertas ni, nanti takut tak nampak pula. So saya buat satu-satulah besar sikit. So contohnya, first kali dia suruh lukis, okay, daripada soalan, lukis free body diagram. So this is the free body diagram. So this is the beam, okay, kita ada beam. Saya lukis load dia, saya lukis support dia. So kita akan pergi kepada simply supported beam punya contoh dulu. Load dia saya bagi 2. Satu kat sini, satu kat sini. So sini adalah 6 kilonewton. Nampak kot? Okay. Dan sini adalah 12 kilonewton. Kita ada A, kita ada B, dan kita ada jarak. So this is the free body diagram. Jaraknya kat sini saya letak 2 meter, 4 meter, 4 meter. Okay. So lukislah kalau boleh menggunakan pembaris supaya jarak ni lebih kurang sama. Boleh nampaklah pembaris lebih cantik. Okay, saya ni freehand jadi tak cantik lah. Okay, sekiranya awak menggunakan pembaris. Selepas tulis free body diagram, ini adalah free body diagram. Maksudnya salin balik daripada soalan. Keluarkan load dia, keluarkan dia punya beam dia, keluarkan dia punya jarak. Lepas tu ambil pembaris. Step yang kedua,
Okay, sebab tadi dah guna jarak ni lah. Jarak ni menggunakan scale. Okay, so buat garis lurus. Buat garis lurus. Tarik semua ke bawah. Tarik semua ke bawah. Okay, tak nampak sangat. Tak apa. Sebab ini hanya garisan draft. Okay, garisan draft. Lepas tu kita nak lukis SFD dan juga BMD. So saya ambil kat sini. SFD. Line. Okay. So ini saya punya graf. Okay. Ini adalah SFD. Bawah ni adalah BMD. Okay. So ini force, unit dia kilonewton. Ini jarak, unitnya meter. Graf dekat bawah adalah BMD, moment, kilo, newton, meter. Dah tak nampak pula. X adalah meter. Okay. So saya dah ada step yang pertama. Lukis balik gambar rajah. Turunkan mengikut jarak yang sesuai. Unjurkan. Dan lukis paksi. Paksi bagi SFD. Paksi bagi BMD. Okay. Page dekat tepi lah. Untuk page dekat tepi, kita menggunakan step yang pertama. Okay. Dalam bab ini, yang pentingnya mesti kena ada law of equilibrium. Sebab itu awal-awal previous lesson, saya dah terangkan law of equilibrium. Maksudnya, kena tahu arah. Arah ke atas dan arah ke bawah. Maksud arah ke bawah yang inilah. So ini adalah arah ke bawah bagi force dan ini adalah arah ke atas bagi reaction force. Okay. So sekarang kita punya data, kita tulis kita punya step 2. Step 2. Guideline. Kita ada summation jumlah daya ke atas sama dengan jumlah daya ke bawah. Ke bawah. Okay. Maksudnya dia equals to 0. Apa jumlah daya ke atas? So ini adalah ke atas ni. A dengan B. So R, kita ganti nama R sebagai reaction. So kita masukkan semua. Apa dia? R A tambah dengan RB yang ke atas. Kumpulkan semua yang dekat atas ni. RA tambah dengan RB. Ni dua je dekat atas. Sama dengan arah ke bawah. Ini bawah. 1, 2. So, 6 tambah 12. Masukkan nilai. 6 tambah 12. Okey. So, sekarang kita nak kira 6 tambah 12 is equal to 18 kilonewton. Kenapa kilonewton? Sebab dalam soalan kilonewton. That is why. Okay. Next. Perlu ada law of equilibrium for moment. Jumlah moment mengikut arah jam. Saya assume sebagai positive. Equals to 0. Kenapa equals to 0? Sebab negatif counterclockwise adalah negatif. Jadi kita akan ikut based on yang inilah. So based yang ini, first kali untuk moment mesti kena ada reference point. So reference point will be apa tak nampak pula. Okay. Reference point mesti support. Okay. Okay, reference point dia mesti support lah. Okay. Either sama ada RA ataupun RB. Pilih.
Okay, pilih nak pakai RA ataupun RB. So dekat sini, saya nak ambil RA lah sebab saya right handed. So saya ambil RA. RA, saya assume RA adalah reference point. So saya tandakan saya punya reference point. So apa-apa pengiraan adalah based on reference point. Oh tak nampak. Tak apalah, saya buat titik lah. Merah. Okay, so this is my reference point. Titik. So apa-apanya mesti based on reference point. Kalau kita nak buat moment, this is the moment punya. Moment adalah daya darab jarak, right? Moment is daya darab dengan jarak. Mesti daya darab dengan jarak. So, refer dekat atas. Tulis dulu semua. Kalau saya suka tulis semua. Tapi, tinggalkan sikit tempat. RA, daya, ini jarak. RB, daya dan jarak. Lepas tu, tak best. Kat sini, tukar sikit. Okay, so dia akan jadi RA, daya, jarak. RB, jarak. 6, jarak. 12, jarak is equals to 0. Okay, so ini mana? Ini adalah refer kepada yang ini. RA, RB, 6, 12. Okay, so dia bukan lagi 18 lah. Refer yang ini. So mengikut kita punya reference point, diagram kita tadi. So apa-apa arah jam clockwise, dia adalah positif. So kita clockwise kan semua. So ini sama arahnya. Ni sama. Bertembung. Nampak tak bertembung? Okay. So bila bertembung macam ni, this one will be negative. Okay. Kalau sama will be positive. This one will be positive. Okay. Jadi RA sebab reference point, tak perlu apa-apa kat depan lah. So RB ni pula bertembung sebab clockwise ke bawah. Yang ini ke atas. Jadi RB will be negative. Itu maksudnya. 6 pula. 6 positif. So tambah sikit positif. 12 arahnya sama. Positif juga. Okay. Equals to 0. Kenapa equals to 0? Equilibrium mesti equals to 0. Okay. So next, kita letak jarak. So this is daya. This is jarak. This is daya. This is jarak. And goes on. So RA, jarak ni. Jarak nak refer pada mana? So jarak refer to jarak. Nampak tak? Refer to reference point. Mana kita punya reference point? Ini kita punya reference point. This is our reference point. So RA, jarak RA ke reference point, titik yang sama, right? So bila titik yang sama, it will be 0. Okay. RB pula. So this is our RB. Mana reference point? Ini reference point. So berapa jarak RB ke reference point? 4 tambah 4 tambah 2. So it will be 10. Betul? It will be 10. Yes. So masuk sini 10. Okay. 6 pula. 6 kilo titiknya dekat sini. Berapa jarak reference point? So this is our reference point. So jaraknya berapa? 2. So 2. 12 kilonewton. Titiknya di sini. Reference point kat sini. So jaraknya 4 tambah 2. It will be 6. So kita ada ini. Jadi sekarang simplify kan. So RA kosong lah. So it will be negatif RB 10 tambah 12 tambah
72. Tekan kalkulator ya. Equals to 0. So, negatif 10 RB tambah 84. Mana datang 84? 12 tambah 72 equals to 84. So, 84 ni transfer ke sini sebab kita nak dapatkan nilai RB. Ingat tak soalan? Soalan yang pertama A, dia suruh cari reaction force. Okay, sama ada RA ataupun RB dulu. Mana-mana dululah. Okay, so ini kita akan dapat RB. Dia akan jadi negatif 10 RB equals to positif 84. Pindah sini akan jadi negatif 84. So RB sama dengan negatif 84 per dengan bahagi dengan 10. So RB akan jadi 8.4. Unitnya berapa? So tengok soalan. Unitnya adalah kilonewton. So it will be kilonewton. Okey, sampai sini. Masih senang aja Macam mana nak tahu? First kali load kita ada berapa? 1, 2, 3, 4. So it should be 1, 2, 3, 4. Double check dengan moment pula. 1, 2, 3, 4. So bilangan loadnya sama. Sama supposed to be betul lah. Okay. Bila kita dah dapat RB, RB ni dah dapat. Masukkan balik RB ni. Masukkan balik dalam equation yang ini. Macam mana nak masukkan? So RB, RA tambah RB sama dengan berapa tadi? 18. So RB dah dapat, right? So RB dah dapat. Ya, RB. Okay, this is our RB. So masuk nilai RA tambah berapa RB? 8.4 equals to 18. Okay. Jadi RA sama dengan 18 minus 8.4 equals to, tekan calculator, it will be 9.6, unit yang sama, kilonewton. Okay, sampai sini dapat tak? Hopefully okay lah sebab ini 2 load sahaja. Okay, 2 load dekat atas, 2 load reaction kat bawah, so total dia 4 loads. Okay, so sekarang kita dapat 9.4. Okay, bila dah dapat 9.4 tadi, RB pun dah dapat, right? So RB, this one is RB. This one is RA. So dah jawab soalan A. Berapakah reaction force dia? Reaction force RA 9.6 kN. RB is 8.4 kN. So A dah jawab. Macam mana nak jawab B pula? B ni dia suruh draw SFD dan juga BMD. So first kali tadi kita dah buat, right? So kita dah buat dah yang ini. Okay. Body diagram ni dah buat. Tepikan, Allah. Tepikan ini, tepikan. So this is from our free body diagram. Masukkan balik. Berapa nilai RA kita tadi? RA is ada nilai ni. No. RA is, masukkan tulis kat sini. So free body diagram maksudnya every value ni kena ada value. So RA will be 9.6. This one is equals to 8.4. Masukkan nilai kilonewton. Okay, then kita lukis. Ingat tak kalau sebelum ni, okay, tu saya share this one, share screen. Okay, ingat tak kalau sebelum ni, this one. Diagram yang ini adalah cara macam mana kita nak lukis SFD BMD ni. Okay, so kena ingatlah, kena refer pada page yang sebelah. Okay, so macam mana nak lukis? So dia kata, untuk SFD dan load kita adalah, semuanya adalah concentrated load. Concentrated load, SFD mesti garis lurus sama ada menegak ataupun melintang. So 9.6 arahnya ke atas, betul? 9.6 arahnya ke atas. So karilah sikit agak-agak, okay, logically. So this one is, tulis 9.6. It will be
9.6. Arah ke atas, naik ke atas. Pakai pembaris ya. Okey. Okey. Kenapa melentang? Sebab sini ke sini tak ada load. Bila tak ada load, dia akan melintang sebab pembaris. Okay. Using ruler. Have to. Okay. Jangan freehand. Using ruler. Then 6 ni turun ke bawah sebanyak 6. So 9 kira 9.6 tolak dengan 6. Tolak dengan 6 mungkin sini. So tolak dengan 6. So it will be 3.6. So 3.6. Okay. Mana datang 3.6 ni? Okay, 3.6 comes with 9.6. Ini area ni. Okay. 9.6 tolak dengan 6. 6 ni mana? 6 ni yang atas ni. Okay, so 9.6 tolak 6 dapat 3.6. Jarak sini ke sini tak ada kan? Tak ada load. So bila tak ada load, kita macam tu. So ini ada load sampai titik ni ada load. Load dia turun ke bawah. So dia kena turun ke bawah. Turun ke bawah berapa? Dia akan jadi 3.6 tolak dengan 12. So jawapan berapa? Okay. 8.4 negative. So it will be garis chip. Okay, 8.4 negative. Sini ke sini ni tak ada load. Bila tak ada load, dia akan berlaku garis lurus. Okay, sampai sini ada load pula. Naik ke atas sebanyak 8.4. Right? 8.4. Jadi tutup. Untuk gambar rajah SFD dan juga BMD, mesti from 0 to 0. Mesti. Okay? Sekiranya tak dapat 0 to 0 overhang, titik-titik kat sini. So naik ke atas hanya 9, naik ke atas hanya 5 sahaja. Dekat sini tak tutup sampai ke kosong. Maksudnya apa? Maksudnya yang ini tadi mungkin salah. Ini mungkin salah kira. Atau ini mungkin salah kira. So kena double check. Sekiranya dapat kosong kepada kosong, boleh tarik nafas lega lah. Jadi mungkin betul. Betul atau salah 100%? Not sure yet. Cuma mungkin betul. Okay. So bila dah dapat yang ini, kena lukis BMD. Untuk lukis SFD, mesti refer free body diagram. Untuk lukis BMD, mesti refer SFD. So how to draw BMD? First kali daripada sini, kita gunakan area. Maksudnya first kali kita labelkan. 4 segi yang ini kita labelkan. Okey, kita labelkan dia adalah A contoh. Okey, buat A. 4 segi yang ini kita labelkan okey B. 4 segi yang ini kita labelkan dia sebagai C. So sekarang kita label A, B, C. So untuk lukis BMD, okay, we use area concept. Area. Okay. Area kita ada apa? Kita ada A, kita ada B, kita ada C. So kita ada A, kita ada B, kita ada C. So mesti refer kat sini lah. A, B dan juga C. Okay. So bila area A tadi ada 4 segi. So tinggi 9.6 darabkan dengan jarak ni. Jarak ni. Berapa jarak ni? Oh, refer lah atas ni. Dah tulis. Sebab itu gunanya free body diagram. So refer jaraknya adalah 2. So berapa? 9.6 darab 2 tekan kalkulator, it will be 19.2. Okay. B pula. B, sinilah. 4 segi yang kecil ni. Tinggi dia berapa? 3.6 darab. Ni, tinggi dia 3.6 lah. Sebab kita label kat sini. Kalau boleh, jangan tulis ke sini. Jangan, nanti confuse.
So better tulis atas garisan tu ataupun bawah garisan tu. So kita akan dapat, senanglah sikit nak tengok. Okay, 3.6, jaraknya berapa sini ke sini. So refer je pada yang ni. So 4 meter. So it will be 14.4. So unit ni berapa? Unit dia adalah refer kat sini lah. Kilo Newton meter. Okay, kilo Newton meter. Kenapa? Sebab atas ni kilo Newton dan kita jarakkan pula dengan jarak dia meter. That's why ada Newton dan meter. Kilo ni yang ni lah, depan ni kilo. Okay, C pula berapa? Tinggi dia berapa? Ambil nilai yang kita label. Have to put negative. Maksudnya yang depan ni positif. Bawah daripada graf adalah negatif. Mesti kena letak negatif. So darab dengan jarak. So this is the jarak. It will be 4 juga. Sama dengan negatif 33.6. Okay, negatif 33.6. Macam mana nak semak jawapan kita ni betul ataupun tidak? Okay, how to semak? Okay, so kita buat total. From 0, okay, graf kita mesti daripada, this one, mesti daripada 0. 0, dia mesti ambil kat sini. So it will be 19.2. Terus sahaja. So lepas tu yang ini, turun ke sini, mesti tambah. Dia akan jadi 19.2 tambah dengan 14.4 akan jadi 33.6. Okay. So sini, jawapan ni dengan sini mesti tambah. Baru dapat jawapan sini. Ini total ni adalah titik yang kita nak plotkan dalam BMD tadi. So 33.6 tambah tolak 33.6, jawapannya kosong. Sekiranya anda dapat nilai kosong, confirm graf ni adalah betul. Okay, confirm betul. Sekiranya tidak dapat nilai kosong, mesti something wrong somewhere. So kena check balik RA-RB dia lah selalunya. Okay, so daripada nilai tadi, nilai yang ini, kita boleh lukis BMD. So total ni tadi, atas ni 0 lah, starting from 0. So daripada graf buku tu tadi, kita daripada tu dia kata SFD mesti menegak dan juga melentang. Okay. Kalau concentrated load, BMD mesti sengit. Sengitnya ke mana? Sini dia mesti merentasi ruang. Berapa nilai? Ambil yang nilai kira-kira tadi. 19.2. Berapa 19.2? Sinilah. Mesti sengit pakai pembaris. Jangan tak pakai pembaris. Mesti kena pakai pembaris. So starting from here sampai sini. Lepas tu sini 4 segi lagi. Melentang lagi, menegak lagi. Jadi dia mesti sengit juga. Berapa nilainya? Ambil nilai total tadi. Total kita naik 33.6. So, label dan garis. Okey. Lepas tu untuk sini, untuk ruangan yang ini, kosong. So, mesti sampai kosong terus tutup. Jadi, dah selesai. Jadi, SFD menegak dan melentang, BMD garis lurus dan sengit mesti menggunakan pembaris. Okey, ini adalah contoh concentrated load. Dah jawab habis soalan belum? Belum. Kita baru jawab A dan juga B. A cari reaction force, maksudnya kita dah cari atas tadi nilai RA dan juga nilai RB. Second soalan dia kata draw the shear force and bending moment diagram. So ini shear force diagram. So kita dah draw. Draw mesti ada axis. Okay, maksudnya part C. Mesti ada labeling. Ini adalah SFD. Okay. Mesti ada tulis ini yang draw ni. Lakaran bentuk ni mesti kena ada dan clear. Mesti ada nilai. Kalau tak ada nilai ni, macam mana nak buat area nanti?
Okay, mesti kena ada nilai. Okay, lepas tu unitnya mesti kena ada. Okay, so kita ada SFD, kita ada BMD. Soalan C, dia kata apa? Soalan C, maximum bending moment. How to find maximum bending moment? Kalau SFD, refer pada free body diagram. Kalau BMD, refer pada SFD. Kalau maximum bending moment, maximum bending moment maximum mesti refer pada BMD. Okay. Bending moment maximum berlaku pada SFD equals to 0. So mana SFD equals to 0? Yang ni. Titik ini 0, ni 0, ni 0. So this one is SFD 0. Okay. So kalau kat sini nilainya adalah kosong. Kalau kat sini nilainya adalah 33.6. Kalau dekat sini nilainya adalah kosong. So antara tiga nilai tadi, mana yang paling tinggi? So of course lah this one, 33.6. So M maximum equals to 33.6 unit kilonewton meter. So kita dah dapat nilai maximum bending moment. And its position, maksudnya lokasinya dekat mana? X adalah lokasi maksimum. Okay, refer kat sini. So sini, bawa turun bawah. Okay, so jarak ini ke sini adalah X maksimum. So berapa X maksimum? Refer lah dekat atas ni. So jarak sini ke sini adalah 6 meter. Betul lah. 6 meter. So, inilah. Maksudnya kita dah ada lukis step yang pertama. Lukis free body diagram. Step seterusnya, unjurkan. Okay, dalam ruang yang sama, unjurkan. Step seterusnya, cari nilai RA, RB tadi. RA, RB menggunakan equation. Yang ini. Okay, ini dan ini. Okay, dan ini. Cari RA, RB. Masukkan semula. Selepas itu, boleh lukis kat sini. Bila dah lukis, labelkan A, B dan juga C. A, B dan C. Kira tinggi, darab jarak, tinggi, darab jarak, tinggi, darab jarak. Dapat total. Dapat total. Have to make sure total semua ni mesti dapat kosong. Okay. Daripada sini, nilai ni, nilai yang ini, transfer ke sini. 19.2. 33.6. 33.6. Kosong. Lukis. Okay. Sekiranya dia adalah garis lurus, mesti menggunakan pembaris. Okay. Dan cari M maximum dan juga location. Okay. So this is for example. Untuk example untuk ni. Simply supported beam, concentrated load.